Kuasa beliau Perdana Menteri, beliau Menteri Kewangan, Grab bawah Menteri Kewangan, cukai dan sebagainya. Dari segi pendapatan Grab ke apa sajalah masalah melibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak membicarakan soal Wan Ahmad Faisal. Apa masalah dia ni ya? Kan dulu, sekarang ni Wan Ahmad Faisal kononnya dialah yang terkedepan soal Grab, soal driver-driver ataupun pemandu-pemandu rider-rider Grab. Bukan main lagi. Baru-baru ni bila apa hak berlaku dekat negara Islam kita hak belah sana berlaku peperangan ni, kenyataan yang dikeluarkan oleh isteri kepada Grab punya founder, Grab punya owner, jadi habislah boykot habis Grab. Boykot kau-kaunya kan, sampai tak ada orang guna. Dan aku punya isteri pun guna Shopee dan juga guna misi yang beg kuning kan. Jadi kita boykot kau-kau punya Grab ni. Tiba-tiba orang yang kononnya memperjuangkan Islam, tiba-tiba menjadi yang terkedepan membela Grab pula, rider-rider Grab. Itu bukan main lagi. Bukan main lagi minta kita boykot Grab, boykot lah sekarang ni. Kan? Tiba-tiba dialah yang terkedepan membela rider-rider Grab. Lepas tu dia mempersalahkan Kementerian Kewangan dan dia kata Grab ni pula di bawah Kementerian Kewangan. Allahu Akbar, pembodohan apa yang dibawa oleh Wan Ahmad Faisal ni. Sangat-sangat sedihlah pembodohan Wan Ahmad Faisal ni. Jadi aku akan bawa dengan hampa bersama-sama, kita dengar ucapan dia dan direspon. Aku akan bawa 4 orang bersama di dalam video kali ni untuk nak menjawab dan juga membahas soal Grab ni. Kan, soal Wan Ahmad Faisal. Kan, turun berhimpun kononnya membela Grab, kononnya membela rider-rider. Sedangkan dialah yang buat posting, yang buat melalak, menjerit apa semua, kita kena boykot Grab, boykot. Dalam hari ni kononnya dialah yang terkedepan. Lepas tu pula mempersalahkan pula. Salahkan Kementerian Kewangan, salahkan Anwar Ibrahim, salahkan kerajaan. Cuba fikir daripada segi logik. Hang dah boykot dia. Bila dia rugi, bila syarikat tu rugi, dia syarikat swasta, bila dia rugi, adakah dia akan tambahkan gaji-gaji? Dia akan tambahkan upah-upah? Memang tak lah. Kalau kita ada syarikat kita, orang dah boykot kita, kita akan rugi kan? Bila kita rugi, kita nak bagi gaji, kita nak bagi kadar upah yang banyak, memang tak lah. Jadi dia buat pejam-pejam mata, dia buat macam tak nampak hak boykot tu, dia tak nampak. Dia buat hari ni salahkan kerajaan ni dan berita harakah apa macam haram jadah petik kan. Ni di bawah Kementerian Kewangan ni Anwar Ibrahim lalai tentang rider Grab. Allahu Akbar, apa pembodohan apa yang sedang mereka lakukan ni, apa yang sedang mereka buat ni kan. Tak payah nak macam memperbengongkan rakyat boleh berfikir kan. Rakyat nampak hang tu munafik, hang tu hanya nak ambil kesempatan, hang kononnya hang lah hak yang membela rider. Sedangkan isu-isu boykot, hampa lah yang paling terkedepan. Jadi jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar daripada Wan Abdul Hadi soal ni. Wan Ahmad Faisal ni betapa munafiknya dan dia pesertakan ucapan Wan Ahmad Faisal ni dekat depan sekali, mak jargon ni. Jom sama-sama kita dengar. Kuasa beliau Perdana Menteri, beliau Menteri Kewangan, Grab bawah Menteri Kewangan, cukai dan sebagainya. Dari segi pendapatan Grab ke apa sajalah masalah melibatkan. Okey, dia tak ada masalah sebenarnya kalau kau nak jadi hero. Faham tak? Tak ada masalah kalau kau nak jadi orang paling dia cepat jadi hero sekali, orang paling hadapan sekali, bela rakyat, orang paling laju sekali sampai ke lokasi. Tak salah kau nak cari spotlight, tak salah kau nak cari attention, tak salah kau nak ada dalam setiap gambar yang media ambil, setiap laporan yang media tulis ada nama engkau. Tak salah, itu memang cara orang politik. Kita faham orang politik ni dia nak attention, dia nak orang nampak dia ada segala-gala benda terlibat, ada gambar dia, ada muka dia, ada nama dia. Tak salah, kita faham yang tu. Orang politik kita faham. Tapi yang salah tu apabila mak jargon si Wan Faisal ni dia menipu. Dia sebar maklumat yang tak betul. Kau dengar apa yang dia cakap dalam video tu? Dia cakap Grab ni duduk bawah Menteri Kewangan. Grab is under MOF, Ministry of Finance. Sejak bila? Aku tanya korang sekarang. Yang tengok video ni, yang ada ni, yang boleh berfikir dengan waras, cuba bagi tahu aku, sejak bila Grab, sebuah syarikat swasta, duduk bawah MOF? Sejak bila? Bagi tahu aku. Sejak bila pula
Grab ni dah jadi agensi kerajaan sejak bila? Sejak bila Grab Sejak dah jadi bila? GLC? Sejak bila? Komen Sejak bila di bagi tahu bawah. aku sejak bila? Itu adalah satu penipuan, pembohongan, pembodohan secara terbuka, secara terang-terangan. Yang lebih menyedihkan apabila bila Mak Jagon sebut benda tu, ramai yang bersorak, ramai yang meraihkan Allah. apa yang ditipu. Penipuan tu diraihkan secara terbuka. Itu jadi masalah hari ni. Tak salah Mak Jagon, tak salah. Kita bukan nak kritik Wan Ahmad Faisal turun berjumpa dengan rakyat. Itu bagus. Itu menunjukkan dia kisah, dia care tentang masalah rakyat. Tak kisahlah apa niat dia nak tunggang isu ni ke, nak tunjuk yang dia ni terpaling Itu dah. ke depan. Itu bukan isu dia. Suka tinggal lah nak buat apa. Orang politik kita faham cara bekerja macam mana. Tak kira parti apa. Tapi yang jadi salah tu bila kau menipu. Kau lakukan satu pembodohan secara terbuka. Itu yang salah. Itu yang tak boleh. Faham tak faham? Mana ada. Grab ni bukan duduk buat FOF. Grab ni adalah sebuah syarikat swasta. Bila kita kata syarikat swasta, tak semestinya syarikat swasta ni kena tunduk dengan kerajaan. Tak semestinya syarikat swasta kena patuh kepada semua syarat dan juga permohonan daripada kerajaan dalam membuat syarikat swasta. Dia tidak terikat dengan kerajaan. Lainlah kalau apa? Kalau syarikat ni adalah milik kerajaan, duduk bawah mana-mana ministeri, duduk bawah mana-mana agensi kerajaan, itu lain cerita. Ini sekarang ni Grab syarikat swasta. Faham tak maksud swasta tu apa dia? Okay? Jadi kepada Mak Jagon, sudah-sudah lah. Tak payah dia nak membodohkan rakyat lah. Ini bukan kali pertama Perikatan Nasional hantar wakil untuk tunggang isu-isu populis macam ni. Okay? Kita faham, tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku tak ada masalah dengan cara orang politik buat kerja. Tak ada masalah. Cumanya, aku ada masalah dengan orang menipu. Pembohongan secara terbuka ini perlu dihentikan. Okay? Aduh. Betul. Orang-orang macam Mak Jagon ni, kita wajib silangnya. Kita wajib lawannya sebab dia menipu. Dia menunggang. Dia nampak ni, mereka akan buat satu ni, mogok ke, apakah, bla bla ke. Kalau hang bersama dengan orang-orang yang mogok, orang yang tak mogok tu yang akan untung. Sebab mereka akan mudah dapat order. Kan? Tapi inilah pembodohan-pembodohan yang dibawa oleh Mak Jagon ni. Dia akan menipu, dia akan kono supaya nampak kena dekat kerajaan balik. Sedangkan Grab ni adalah syarikat swasta. Kena faham tu wahai Mak Jagon. Hang tak perlu duk nak kono, hang nak sengaja. Hang nak tunjuk diri hang tu kononnya yang terpaling terkedepan. Tapi hang lah manusia yang terpaling penipu. Yang terpaling menipu sekali. Jadi geng, aku nak bawa dengan hampa sama-sama pula kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Mahusin. Wan Mahusin ni memang hujah lah, memang best lah. Banyak orang-orang UMNO, orang PH, semua sayang dekat Wan Mahusin ni. Jadi jom kita dengar pula hujah daripada Wan Mahusin soal kenyataan dan ucapan Mak Jagon. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Mahusin. Kuasa, beliau Perdana Menteri, beliau Menteri Kewangan. Grab. Bagi hemat saya, Wan Faisal tak perlu nak terlolong dengan cara begitu. Betul? Sebab Grab ini jelas bukan hak kerajaan Malaysia. Yes. Grab ini adalah swasta. Sepatutnya Wan Faisal perlu menghentikan kempen boykot Grab. Kenapa? Bila kita boykot Grab, ia memberi kesan kepada rider-rider Melayu kita untuk cari makan. Inilah kesannya, bahananya. Apabila kita boykot tanpa ada asas. Betul. Kita boykot akhirnya mengganggu pendapatan rakyat dan bangsa kita sendiri. Betul. Inilah kesan dia. Sebab itulah saya nak nyatakan bahawasanya tak salah kalau kita nak boykot. Tapi kita perlu juga bersedia kesan daripada boykot ini. Itulah yang berlaku kat MACD. Kan? Ini berlaku rentetan daripada tindakan anda juga yang bertindak melulu dengan memboikot Grab. Kononnya Grab ini memberikan dana kepada Israel. Jadi akhirnya anak-anak Melayu kita lah yang menanggung beban, menanggung siksa. Bila orang tak pakai yang salahnya adalah kerajaan. Ketika rugi, kita salahkan kerajaan. Ketika untung, kita diam. Dan penyakit ini terkena kepada diri sendiri. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada rakyat Malaysia yang boykot. Sudah nampak kesan ya? Boykot itu. Kita sama-sama boykot Grab. Akhirnya memberi kesan kepada siapa?
kepada anak Melayu sendiri, Yeah. kepada keluarga kita, Yeah. kepada generasi kita. Yeah. Nasib baiklah rider McDonald tak buat demonstrasi. Nasib baik rider-rider lain tak buat demonstrasi. Kalau kita boycott Foodpanda, kita boycott Flash, siapa yang rugi? Rider-rider kita. 100%, 99% anak-anak Melayu. Jadi Wan Faisal, Ya Allah Rabbi. berhentilah dengan projek pembodohan ini. Jangan nak ambil mileage politik tanpa ada rujukan, tanpa melihat sebab-sebab yang sebenar dan implikasi selepas boykot ini dilakukan. Okey geng. Aku nak baca apa yang ditulis dekat bawah tu sebab kecil sangat. Jadi aku nak baca dengan hampa sama-sama, jom. Ini adalah posting Khalid bin Ismat, orang PN jugalah kan, yang kononnya memboikot Grab. Apabila hang boikot syarikat tu tak untung, tak ada keuntungan ataupun keuntungan kecil, macam mana dia nak bayar hang gaji? Tambah-tambah bukannya setakat hak yang pemandu Grab hampa boikot, sekali dengan rider-rider, order-order pesanan pun semua boikot habis. So yang terkesannya adalah orang Melayu kita. So aku nak baca sama-sama, jom kita dengar apa dia kata. Owner Grab secara terang-terangan menyokong Israel. Maka saya telah delete dan tutup akaun saya di Grab setelah 5 tahun menggunakan app tersebut. Mohon semua deaktif akaun anda bersama Grab segera sebagai bantahan kita terhadap owner Grab tersebut menyokong Israel. Macam tu. Jadi cuba hangpa tengoklah. Yang sekarang ni samalah macam McD ke Starbucks ke apa ke, yang duk kerja di dalam McD, yang duk kerja di dalam Grab, yang duk kerja di dalam Starbucks, orang Melayu kita. Apabila kita orang Malaysia, kita yang boykot depa semua ni, syarikat-syarikat ni yang duk bagi manfaat balik kepada rakyat-rakyat Malaysia. Apabila kita boykot, depa tak ada kerja, depa tak ada OT, depa tak boleh buat OT. Malah pekerja-pekerja dikurangkan sebabkan depa rugi. Takkanlah pekerja tu sepatutnya bila contoh macam waktu normal sebelum ni, depa duk ada pekerja 30 orang. Tahu-tahu order tak banyak, orang main tak banyak. Jadi dia kurangkan kepada 15 orang. So 15 orang kena buang kerja. Itu kalau dekat kafe-kafe, dekat Starbucks ke McDonald ke dekat beberapa tempat lain kan. Sama macam bila berlaku dekat Grab ni. Bila pakat-pakat boycott, up posting, boycott. Yang akan memberi kesannya kepada orang yang mencari makan menggunakan app ataupun menggunakan syarikat, menggunakan logo syarikat tersebut. Jadi wahai mak jagon, tak payah nak kona, tak payah nak tipu. Hanglah yang paling terkedepan sekarang ni, kononnya hanglah yang terpaling membela mereka. Sedangkan bukan main lagi buat kempen boykot sana, boykot sini apa semua. Last sekali yang memberi kesan kepada kita, rakyat kita sendiri, orang Melayu kita sendiri. Allahu Akbar. Okey geng, aku akan buat dengan hampa sama-sama, kita dengar pula apa yang diperkatakan oleh D. Zulhelmi soal ni. Dan yang terakhir, aku akan bawa Nazri Hamdan. Dia menceritakan pekerjaan yang gig ekonomi ni. Kan, daripada syarikat Grab, daripada zaman PKP, sebelum PKP, zaman PKP dan hari ni selepas PKP. Apabila negara kita daripada tak ada masalah apa-apa dengan pandemik, tiba-tiba berlakunya pandemik, berlakunya darurat, PKP kepala bana semua. Lepas tu tiba-tiba negara kita dah beralih kepada endemik dan orang yang bergantung kepada Grab ni, apa yang berlaku? Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh D. Zulhelmi soal mak jagon ni untuk orang yang ketiga. Jom sama-sama kita dengar. Okay, kita tengok sendiri Wan Ahmad Faizal. Dia memang komen lah, cerita pasal Grab lah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kau kena kenal dulu, Wan Ahmad Faizal ni, dia ni adalah manusia paling munafik sekali yang ada. Dan dia ni sanggup gunakan apa saja asalkan dia boleh ke depan. Sebab tu orang cakap dia mak jagon. Tapi kau tengok dulu video ni, apa dia cakap. Kau tengok dulu. Grab bawah Menteri Kewangan. Betul. Cukai dan sebagainya. Betul, ya. Dari segi pendapatan Grab ke, apa sajalah masalah melibatkan syarikat Grab. Okay, kau nak tengok video tu. Sebab tu aku cakap, dia ni memang, kalau tak ada kata-kata yang lebih baik lah aku boleh bagikan dia. Melainkan dia ni merupakan seorang baruah terunggul. Mana boleh engkau sebagai seorang ahli parlimen bercakap bohong di hadapan rakyat.
Yeah. Engkau dengan sewenang-wenangnya, dan engkau juga sebelum ini pernah berada dalam pentadbiran kerajaan. Engkau tahu sebenarnya, munafik. Engkau tahu sebenarnya Grab Munafik. ni bukan bawah Kementerian Kewangan. Ingat dengar aku cakap balik. Kementerian Keuangan bukanlah sebuah badan kementerian yang menyelenggara syarikat Grab itu sendiri, kerana syarikat Yeah. Grab adalah syarikat swasta. Yeah. Jadi bila kau nak ke depan, kau nak bercerita, tak ada masalah. Pergilah ke depan. Kau nak selesaikan masalah rakyat, kau nak fight tentang macam mana berkenaan dengan Grab ni, silakan, tak ada masalah. Tapi bila engkau nak fitnah, permainan kotor, permainan jijik engkau ni memang meletakkan kau dan melayakkan kau memegang title manusia paling munafik, dan juga memang kau ni memang barwa. Dan Ya. memang kau kena tahu, Grab ini swasta. Kita, kerajaan, apa daya dan upaya kita boleh buat? Sebuah syarikat swasta, melainkan kita boleh panggil mereka duduk ke meja rundingan dan juga melakukan tekanan kepada mereka. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh PMX. Dan pada Ya, masa yang betul. sama, engkau nak tunggang isu tu dengan menuduh konon-kononnya, Kementerian Kewangan yang diselenggara oleh PMX ini adalah satu penipuan, adalah satu benda yang membela golongan-golongan orang kaya. Kau tak payah nak kencing, kau tak payah nak tipu. Aku tahu sebenarnya ini adalah perancangan engkau yang halus untuk memfitnah, untuk menghasut rakyat, dan juga engkau nak naikkan nama engkau dengan menggunakan kesedihan, orang punya masalah yang ada ini, dan kau nak membina mahligai di atas air mata mereka. Janganlah terpengaruh. Perjuangan tak ada masalah. Tetapi penipuan dan juga fitnah itu yang kita lawan. Okey, geng. Fitnah dan pembodohan yang penipuan ni yang wajib kita lawan. Puak-puak ni mereka akan buat apa saja untuk nak memburukkan kerajaan. Puak-puak ni dia apa kesempatan yang dia boleh ambil, semua dia akan ambil. Apa point untuk dia nak hentam untuk nak memburukkan balik kerajaan, semua point mereka akan ambil. Yang penting mereka yang untung, bukan orang lain yang untung. Mereka yang untung. Ini yang puak-puak yang kononnya paling parti yang terpaling Melayu, terpaling Islam, terpaling segala-galanya. Dan sekali dia yang menipu kumpulan-kumpulan hak yang mogok, hak yang buat semalam tu, kan? Dia fikir sendiri kan, malah aku nak cakap. Jadi aku nak bawa dengan hampa semua-semua, kita dengar pula apa yang diperkatakan oleh Nazri Hamdad. Ni pun dia pun ada petik daripada Astro awal ni. Persatuan Gesar GrabFood kembalikan kadar upah secara asal. Apabila syarikat ni dia dah rugi, apa lagi dia boleh buat? Dia pun kadar upah tu dia pun kenalah kurangkan sebab dia dah rugi, sebab orang dah boykot dia. Kan? Itu bukan main lagi duk ajak orang boykot apa semua. Sekarang ni hang pula hang minta semua orang pakat guna Grab balik. Pening ah. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Nazri Hamdad. Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPRPM menggesa syarikat penyedia perkhidmatan P-Hailing GrabFood Malaysia GrabFood supaya mengembalikan semula kadar bayaran upah penunggang kepada bayaran asal secara serta-merta. Okey guys, baru-baru ni kecoh kan mogok Grab ataupun boykot Grab di kalangan rider-rider yang tak puas hatilah dengan penstrukturan semula sistem bayaran upah dekat Grab ni. Okey, pertama sekali nak boykot ke, nak boykot 1 hari ke, nak mogok 2 hari ke, nak mogok seminggu ke, setahun ke, itu hak masing-masing guys. Akan tetapi kita kena faham tak kala ada rider yang mogok, akan ada rider yang tak join mogok. Dan kalau kita tanya kenapa rider-rider ni tak join mogok, jawapan dia orang senang je. Kalau aku tak pergi ride, kalau aku tak cari duit, kalau aku tak kerja, anak bini aku nak makan apa? Dan korang kena faham rider-rider yang tak mogok ni, dia orang juga tahu bahawa pada masa mogok itu dibuat, dan kalau dia orang bekerja, dia orang mudah dapat job sebab persaingan jadi kurang. Akan tetapi nak mogok ataupun nak kerja, itu hak dan juga pilihan masing-masing. Kita kena faham masa zaman COVID dulu, upah jadi rider ni tinggi guys. Kenapa jadi macam tu? Jawapannya simple je. Sebab jumlah pesanan ataupun order ni lebih tinggi daripada jumlah bilangan rider. Jadi demand, more and supply, akibatnya upah naik lah. Dan pada masa tu, ramai yang tergesa-gesa masuk ke dalam gig ekonomi ni jadi rider. Bukan tu je tau, ada mereka yang sudah kerja dah dekat sektor formal ni. Dapat gaji, kemudian diorang berhenti. Diorang masuk ke dalam gig ekonomi ni. Kenapa? Jawapannya simple je. Sebab diorang rasa daripada gaji diorang RM2,000, baik diorang masuk ke dalam gig ekonomi jadi rider, mungkin boleh dapat RM3,000, RM4,000 sebulan. Akan tetapi keadaan sekarang ni dah jauh berbeza guys. Sebab apa? Selepas pandemik, permintaan pun turun, akan tetapi jumlah ridernya tinggi.
Oleh sebab itulah perstrukturan semula berlaku dan juga senang ceritalah kadar upah jatuh ha. Bagi mereka yang dah cuba cari kerja dekat sektor lain ni, kemudian tak dapat, still tak dapat, kemudian mereka masuk gig ekonomi jadi rider. Golongan macam ni pada saya okey, kita boleh terima. Akan tetapi yang salahnya adalah mereka yang dah ada kerja dekat sektor formal ni, kemudian dia orang berhenti, dia orang masuk ke dalam gig ekonomi ni, dia orang expect gaji dekat gig ekonomi ni sentiasa akan tinggi. Inilah satu pemikiran yang salah sebenarnya guys. Sebab apa? Bila korang masuk ke dalam gig ekonomi ni, korang kena faham bahawa dalam gig ekonomi ni, salah satu resiko yang korang kena hadap adalah gaji korang akan sentiasa fleksibel. Naik turun. Maksudnya dia boleh naik dan dia boleh turun juga. Okey lah, bila time gaji tinggi, korang happy lah kan. Tapi bila gaji korang jatuh, time tu lah nak marah dan sebagainya. So maksudnya, kalau kau ni jenis orang yang memang tak boleh terima penurunan dalam gaji, jangan masuk ke dalam sektor gig ekonomi ni. Masuk. Korang kerja je dekat sektor formal, dapat gaji tiap-tiap bulan, that's it. Paling teruk pun korang tak dapat bonus ataupun kau tak dapat kenaikan. Akan tetapi gaji korang tak jatuh. Tapi korang jenis yang tak boleh hadap benda ni, jangan masuk ke dalam gig ekonomi tu. Dalam konteks struktur pasaran sekarang ni, satu je yang saya boleh nampak macam mana nak naikkan gaji gig ekonomi ni, jumlah rider kena turun guys. Akan tetapi jumlah rider ramai. Kenapa dia orang ni ramai? Ini adalah persoalan yang kita kena jawab. Sebabnya ramai antara mereka yang jadi rider tak sepatutnya berada dekat situ. Contohnya pemegang diploma dan juga degree. Diorang jadi rider buat apa? Sebab itulah isu pokoknya dalam ekonomi ni adalah penstrukturan semula gaji dan juga pasaran kerja kita guys. Kalau kita tak baiki dulu benda ni, selagi itulah ramai-ramai orang yang pegang degree dan diploma masuk ke dalam gig ekonomi jadi rider. Dan itu akan memberikan tekanan kepada upah dekat sektor gig ni. Sebab itulah ada dua benda ni yang sedang dirancang, iaitu gaji progresif yang pertama, yang kedua IPR untuk menggalakkan pertanian moden. Kalau kedua-dua benda ni dapat dibangunkan dengan cantik sekali, tak payahlah ramai-ramai jadi rider semua. Okey guys, sama dengan korang tentang video ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey kan, faham tak kan? Disebabkan yang berlaku di dalam Grab ni, lambakan rider-rider ni. Kan, daripada zaman sebelum PKP, dia tak ramai. Bila mai zaman PKP, semua orang pening, semua orang kena buang kerja apa pun. Dia berkumpul di dalam Grab ataupun rider-rider ni. Dan apabila macam negara kita dah beralih kepada endemik, order tak banyak sebab orang dah boleh keluar dah. Orang dah boleh pergi beli sini, order tak banyak. So, sekarang ni, banyak yang tak ada order pun sikit. Nasib. Kan, nasib. Yang hang yang nak mogok, dipersilakan hang mogok sebab yang akan untung yang tak mogok. Jadi kan, Wan Ahmad Faisal ni kan, aku pun bengang gila. Aku harap macam hampa faham apa yang diperjelaskan oleh Nazri Hamdan tadi soal hak yang kerja Grab ni. Kan, rider-rider ni apa yang depa harapkan, yang mana yang tak patut yang tak patut duduk kerja di situ. Kan, yang tak patut yang ada degree, yang ada diploma tapi depa jadi rider. Sepatutnya dengan apa sijil yang dia ada, apa kelebihan dan kemahiran yang dia ada, dia pilih cari usaha dapatkan gaji bulan ataupun gunakan ilmu yang dia ada untuk nak menentukan pendapatan dia. Tapi apabila dia nak mudah, dia dah payahlah interview yang macam tak dapat lah, hantar resume lah, apa semua tak payahlah. Jadi dia pilih duduk di dalam Grab. So, puluhan ribu dengan PTPTN yang dia buat tu rugi macam tu je lah. Jadi of course lah dia akan membebankan diri dia public sebab ilmu yang dia ada, modal yang dia dah keluarkan, dia tak manfaatkan. So itulah yang memberi kesan di dalam tekanan hidup kan. Jadi apabila depa ni stres, lepas tu pula kadar upah pula rendah kan, depa pun pening. So depa terpaksalah buat satu mogok. Tiba-tiba ada seorang ahli parlimen ni, kononnya dialah yang terkedepan dan bila dia beramai-ramai berhimpun, dia menipu rakyat dan menipu, buat fitnah lagi. Habislah, mudah sangat. Sepakat menyokong apa yang diperkatakan oleh Mat Jagon tu. Padahal Allahu Akbar. Tak habis-habis dengan penipuan. Dan Perikatan Nasional ni kita tahu. Dia ni, Perikatan Nasional ni, dia nak burukkan kerajaan hari ni. Dan dia nak dapatkan kekuasaan. Dia buat apa saja. Dia menipu, fitnah, caci, maki, syurga, neraka. Lepas tu jahilkan orang. Macam-macam yang dia buat. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Agak kecewa lah dengan perangai sifat yang dibuat oleh Perikatan Nasional ni. Pimpinan
Perikatan Nasional. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.